Meraki Services Senyum Berhad atau Meraki, sebuah syarikat teknologi drone Malaysia bekerjasama dengan syarikat farmaseutical tempatan Pharmaniaga Berhad untuk menghantar ubat-ubatan kritikal kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh Kuala Langat menggunakan kenderaan udara tanpa pemandu atau UAV. Banjir besar yang melanda negara akibat hujan lebat dan juga air pasang baru-baru ini menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat menggunakan jalan raya serta tiada akses untuk mendapatkan rawatan di hospital ataupun pusat kesihatan yang turut ditenggelamkan air. Dan juga kejayaan penggunaan drone dan juga penghantaran ubat-ubatan tersebut membuktikan kemampuan konsep penggunaan drone dalam penghantaran perubatan grade pharmaceutical. Bagi membincangkan perkara ini, saya nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Meraki, Mat Razali Ismail yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Razali. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kongsikanlah kerjasama bersama dengan Pharmaniaga ini, bagaimana ia dimulakan dan juga bagaimana keadaannya ketika dilaksanakan pada ketika itu. Terima kasih pertama sekali kepada Sarawani kerana telah menjemput saya mewakili Meraki Services untuk sesi pagi ini. Kerjasama dengan Pharmaniaga sebenarnya ketika banjir merupakan kesinambungan ataupun follow through daripada kerjasama yang kami lakukan sebelum ni dari segi beberapa sesi percubaan ataupun testing untuk menguji penghantaran barang-barang perubatan teknikal dan kritikal seperti ubat-ubatan dan juga peralatan bersaiz kecil dan sederhana. Penerbangan kali pertama yang kami lakukan adalah di Pulau Pangkor dan menuju ke klinik kesihatan daripada Lumut ke Pulau Pangkor, dan ini dilakukan pada November 2021. Dan jika dilihat dari segi masa yang diberikan, jika kalau daripada jalan laluan darat memakan masa selama hampir 23 minit, dan melalui penerbangan drone hanya memakan masa 4 minit. Jadi dari segi efisiensi adalah amat wajar kalau kita menggunakan drone delivery sebagai penerbangan di jalan-jalan kritikal. Dan bagi banjir, percubaan yang kami buat bersama dengan Pharmaniaga yang telah mengambil langkah untuk menghantar barangan dan barangan kritikal dan ubat-ubatan kepada mangsa banjir yang tidak dapat dicapai melalui laluan biasa. Ini merupakan salah satu usaha yang kita menggunakan sebaik saja mendapat tahu daripada pihak APM dan juga doktor-doktor yang berada di kawasan dalam taman tu, yang dewasa dan kanak-kanak yang telah mengalami diarrhea dan juga sakit dan juga lain-lain, dan telah menyebabkan dari segi situ yang kami telah menggunakan sesi itu untuk terus menghantar penerbangan drone. Okey, dan sudah pasti Encik Razali kita melihat kepada drone ini digunakan untuk tujuan bencana ini, mungkin secara generiknya apa kepentingannya untuk kita lakukan perkara ini dan bagaimana untuk usaha ini boleh dilipat gandakan lagi? Okey, dari segi kepentingannya sebenarnya saya ingin mengambil sesi ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mosti dan juga Meranti yang telah mengumpulkan kami drone industry players ni untuk menerbangkan drone pada waktu-waktu bencana alam yang masa berlaku baru-baru ni. Dan juga kepentingannya adalah kita boleh lihat dari segi surveillance, search and rescue, yang mana pada waktu itu adalah amat sukar untuk melalui jalan-jalan, dan daripada udara kami dapat tahu di manakah kawasan-kawasan yang mungkin akan menyebabkan lebih banyak banjir di masa akan datang, dan juga apakah langkah-langkah cepat yang boleh dilakukan oleh APM untuk menangani daripada lebih buruk. Selain daripada itu adalah juga inisiatif yang kami lakukan adalah menghantar makanan dan juga bantuan klinikal bersama dengan Pharmaniaga kepada mangsa-mangsa banjir pada waktu itu yang tidak dapat keluar daripada kawasan tersebut.
Kalau kita bercakap soal drone ini bukan sahaja untuk menghantar ubatan, banyak lagi perkara boleh kita berikan tumpuan. Sudah pasti antara yang boleh kita laksanakan iaitu drone untuk sektor pertanian ini sendiri. Ini sebahagian daripada pertanian pintar lah. Di mana tahap kita pada ketika ini seperti penggunaan drone dalam pertanian pintar ini dan apa lagi yang harus kita lakukan untuk penambahbaikan? Bagi saya, seperti yang kita maklum, sekarang ni di Malaysia kami sebenarnya kita belum capai ke tahap yang optimum lagi. Banyak kawasan-kawasan dan penggunaan drone yang perlu di kawasan-kawasan perladangan, di kawasan-kawasan petani moden dan juga kita perlu menggunakan bukan sahaja drone tetapi juga penggunaan robotics dan juga automation yang membolehkan kita menjalankan dengan lebih cepat dan pantas di kawasan peladangan. Kalau kita melihat juga kos adalah kegusaran utama, sudah pasti kalau kita cakap tentang perniagaan mahu mengadaptasi penggunaan drone dan sebagainya ini dan juga proses kelulusan juga mungkin mengambil masa. Secara ringkasnya mungkin, bagaimana untuk penggunaan drone ini memberikan penjimatan jangka panjang untuk mereka, khususnya dalam sektor pertanian sendiri? Bagus. Sebenarnya kos kapital yang tinggi adalah adaptasi teknologi ini merupakan salah satu kos yang agak tinggi pada waktu ini. Namun demikian, adaptasi teknologi dalam satu-satu perniagaan memberikan manfaat jangka panjang melalui aspek yang pertama adalah dari segi operasi. Okey, dan juga memaksimumkan output dan menjimatkan dalam masa panjang menjimatkan kos operasi. So kalau kita lihat dari keseluruhannya pada waktu awal adalah memang dari segi kapital yang tinggi, tetapi kalau jangka waktu panjang penggunaan tu dia akan menjimatkan kos operasi di akhir masa.